Menarik petang ini, Perintah Kawalan Pergerakan PKP tidak dipertimbangkan buat masa ini. Tiada arahan ambil suntikan dos penggalak vaksin COVID-19. Pengurus IPT diminta rujuk arahan KKM berhubung peningkatan wabak COVID-19. Fahmi Fazil gesa semua pihak bersabar susulan gesaan pilihan raya PBT. Pesuruhjaya PAS Wilayah Persekutuan bantah pilihan raya PBT. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi petang Isnin 18 Disember 2023. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya, kes COVID menyaksikan peningkatan semakin mendadak dalam negara dan ia diakui Kementerian Kesihatan Malaysia. Bagaimanapun, Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan langkah berkurung seperti Perintah Kawalan Pergerakan tidak dipertimbangkan buat masa ini. Katanya, Kementerian Kesihatan berharap situasi ini dapat dilalui tanpa perlu mengulangi sekatan seperti PKP. Tambahnya, buat masa ini tiada perancangan untuk melaksanakan semula PKP. Beliau berkata demikian ketika sidang media hari ini bagi mengulas mengenai situasi COVID-19 hari ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil menjelaskan tiada arahan untuk seluruh rakyat Malaysia mengambil suntikan dos penggalak vaksin susulan peningkatan kes COVID-19 seperti yang tular di media sosial ketika ini. Jurucakap Kerajaan Perpaduan itu berkata, Kementerian Kesihatan buat masa ini hanya menggalakkan pengambilan dos penggalak ketiga vaksin COVID-19 terutama bagi golongan rentan dan berisiko tinggi. Fahmi berkata beliau juga akan bertemu Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagi menyarankan beliau untuk mengadakan perjumpaan dengan Ketua Pengarang Akhbar dan Media di negara ini dalam memperjelas isu berkaitan dos penggalak tersebut. Berhubung isu dakwaan bahawa warga negara China yang menyertai dan mendapat PAS bagi program Malaysia Rumah Keduaku MM2H layak mendapat status penduduk tetap negara ini. Fahmi berkata perkara itu hanyalah fitnah dan tohmahan tidak berasas yang dilemparkan pihak tidak bertanggungjawab. Fahmi berkata adalah jelas dan nyata bahawa sesiapa pun yang ingin mendapat warganegaraan Malaysia perlu melalui proses dan saringan ketat. Kerajaan akan menjamin keadaan terkawal dan tidak mudah untuk menyerahkan atau mengurniakan status kewarganegaraan kepada sesiapa sekalipun. Bila berkata demikian, bagi mengulas laporan media, kononnya seorang menteri didakwa membuat pengumuman bahawa warga negara China yang menyertai dan mendapat PAS bagi program Malaysia Rumah Keduaku layak mendapat status penduduk tetap negara ini. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir meminta pihak pengurusan institusi pengajian tinggi merujuk kepada nasihat atau arahan yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan. Ia bagi langkah pencegahan penularan wabak COVID-19 yang menunjukkan peningkatan kes ketika ini. Katanya sebarang nasihat dan arahan daripada KKM sepatutnya dijadikan panduan untuk IPT bagi melaksanakan langkah-langkah yang seterusnya. Beliau telah memaklumkan beberapa hari lalu iaitu apapun tindakan yang hendak dilakukan oleh pihak universiti hendaklah berasaskan kepada apa yang dimaklumkan atau diarah oleh KKM. Kenyataan itu dibuat bagi mengulas mengenai keperluan untuk mengadakan sesi pembelajaran secara dalam talian susulan peningkatan kes COVID-19 ketika ini. Menteri Komunikasi menggesa semua pihak bersabar susulan gesaan DAP Kuala Lumpur untuk pilihan raya pihak berkuasa tempatan di ibu negara. Fahmi Fazil sudah bercakap dengan Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berhubung perkara itu. Namun katanya beliau patut diberikan masa untuk mempertimbangkan cadangan itu kerana baru dilantik ke jawatan berkenaan. Katanya ia keputusan dasar utama yang tidak boleh dipandang ringan dan mempunyai proses dalaman. Jadi pihaknya perlu menilai dan melihat keseluruhan perkara itu bersama. Katanya pengenalan pilihan raya PBT di ibu negara akan memberi kelestarian
dan hak kepada penduduk memilih ahli majlis tempatan mereka. Pilihan raya PBT di Malaysia digantung pada 1960 sebelum digantikan sistem ketua dilantik di mana Datuk Bandar Negeri dan Presiden Majlis Perbandaran serta daerah dilantik kerajaan negeri. Fahmi berkata Pesuruhjaya Bangunan memaklumkannya 95% daripada kira-kira 6,000 hartanah strata di seluruh KL tidak mengadakan mesyuarat agung tahunan mereka pada 2018. Katanya sebanyak 95% dan 97% gagal menyerahkan akaun kewangan mereka yang diaudit untuk 2018. Semalam, Pengerusi DAP Wilayah Persekutuan Tan Kok Wai dilapor mencadangkan Putrajaya memulakan pilihan raya PBT di Kuala Lumpur yang sangat memerlukan demokrasi. Pesuruhjaya PAS Wilayah Persekutuan 1 membantah keras Pengerusi DAP Wilayah Persekutuan Tan Kok Wai yang menggesa pilihan raya pihak berkuasa tempatan di ibu negara dilaksanakan dalam usaha menegakkan demokrasi. Tegas Azhar Yahya, pihaknya bimbang sekiranya pilihan raya PBT diadakan akan berlaku monopoli kaum, khususnya kaum Cina dalam menguasai kerusi PBT di Kuala Lumpur. Katanya itu kerana pecahan populasi mengikut kaum tidak seimbang, khususnya di wilayah persekutuan. Buktinya, Parlimen Kepong, Seputih, Ceras, Bukit Bintang, Segambut dikuasai oleh DAP manakala kerusi Wangsa Maju, Setiawangsa, Lembah Pantai dan Bandar Tun Razak adalah kawasan campuran yang majoritinya dikuasai oleh kaum selain Melayu. Tambahnya lagi, PAS Wilayah Persekutuan tidak bercakap mengenai soal resis, tetapi apakah jaminan bahawa orang Melayu mendapat kerusi dan suara majoriti bagi memastikan hak dan keistimewaan agama Islam dan bangsa Melayu dipertahankan seperti termaktub dalam Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan. Azhar berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Pengerusi DAP Wilayah Persekutuan Tan Kok Wai yang menggesa agar pilihan raya PBT dilaksanakan. Menurut ahli Parlimen Ceras itu, pelaksanaan itu adalah usaha menegakkan demokrasi dan dapat menjadikan Kuala Lumpur sebuah ibu negara yang mampan mengamalkan tadbir urus berkesan, bersih dan berpaksikan rakyat. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi, mengora inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.